Dan bila sebut kata haram, halal ini ada dua aspek. Yang pertama, haram cara. Yang kedua, benda tu haram. Misal kita main judi, itu haram. Sebaliknya, kalau kita ambil sesuatu, cara dia tak kena, itu haram cara. Dan saya nak masuk kepada tajuk bahan yang tuan-tuan dapat. Kalau undang-undang kata kamu boleh, tapi agama kata tak boleh, kamu tak lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. Apabila tuan-tuan belajar, tentunya ilmu itu dia ada banyak cabang. Apabila kita tidak mengambil cabang-cabang ilmu daripada yang sepatutnya, maka berlakulah kesilapan. Antara contoh silap ni adalah nak beli emas tapi beli secara hutang. Emas tak boleh beli hutang, dia kena tunai. Kalau pergi kedai, emas tu 5,000, kena bayar habis. Dan tak boleh juga tinggal duit, emas tak habis, atau emas ambil, duit bayar tak habis. Bagi orang perempuan, kalau emas tu dah lama dah, dia nak tukar emas baru. Nak tukar boleh, tapi kena bagi bentuk. Cara dia macam mana? Kalau emas yang orang perempuan ada 10 gram, emas lama, emas baru pun wajib 10 gram juga. Kalau ada lebih kurang, jawapannya dah berlaku riba di situ. Kenapa jadi riba? Jawapannya adalah sebab emas berat tak sama. Barangkali ada yang hujah, berat tak sama, tapi harga dia sama. Harga sama, berat tak sama pun riba juga. Ataupun nak trade in emas dengan emas, perak dengan perak, berat tak tahu, pakai agak-agak saja, itu pun riba. Jadi orang perempuan kalau nak beli emas, bagi tak jadi riba, jual dulu emas tu dan dapat duit, beli emas baru. Kalau tak cukup, tambah duit. Bila kita tak belajar benda ni, kita tak sedar walaupun kita solat bagus, puasa bagus, haji bagus, tapi kita buat benda tu benda riba, kita tak sedar. Sebab emas dan perak tidak boleh beli hutang. Hutang tu yang tak apa. Contoh, hutang dengan suami 5,000, bayar sebulan 500, 10 kali habis kan? Dengan kedai emas itu bayar bagi habis. Dengan suami bayar sikit-sikit. Dan suami kalau nak pahala, abang dah tak payah bayar, nak hutang boleh, dia bayar tak kena. Buat macam tu tak apa lah. Dan samalah juga keadaan beli emas, bayar tunai, tapi hutang guna kad kredit. Kad kredit pula tidak Islamik.
maka beli emas tu tak berlaku riba sebab bayar habis, tapi bayar hutang bank tu sangkut dengan riba. Nak tahu riba ke tak, kan bayar mana pun. Tanya pegawai tu, ini Islamik ke bukan? Kalau dia kata bukan, riba lah. Walaupun sebut kata riba, kadang-kadang situasi dia terpaksa, itu cerita lain. Contoh dia bekerja, mau kerja kat Bakan, nak pinai bas, turutlah bas awal pagi nak kena keluar pergi rumah. Jadi pergi kerja sampai lewat, balik lewat, susah sangat. Jawapan dia, belilah motor. Nak beli motor ni, beli motor yang boleh guna sampai tempat kerja. Jangan mewah, jangan mahal. Kira-kira nak beli wai suku, tak boleh. Semalam saya nak bawa motor saya, rotek mati 2009 dulu. Kalau rotek saya tak beredut. Saya guna motor tu untuk pergi surau saja, tak pijau pada tu. Jadi pergi surau saja, takkan nak jumpa polis, topi apa pun tak pakai. Surau jalan kaki penat juga kan, kalau naik motor sekejap dah sampai. Minyak motor habis lama dah, baru nak bubuh, start payah. Orang tolong tolak. Faham tak tolong tolak? Yang tolong tolak saya ni, dengan orang tolak pada motor saja pada. Kerana motor tu wai suku. Saya tanya ada 10,000 ada. Motor tu kalau beli guna perbankan riba, hukum dia haram. Sebab motor tu mahal. Kalau beli motor biasa-biasa pun 5,000, 6,000 ada, kamu tak beli, kamu berdosa sebab beli motor mahal. Beli motor mahal dia tak riba. Tapi kamu beli motor tu kalau keadaan kamu hutang. Ada orang yang mampu beli motor sampai 180,000, yang ada kira untung pun ada 50,000. Tempat yang beraya boleh bagi tinggi, tempat biasa bagi rendah, dan dahsyat motor tu. Kamu beli hutang tak? Hutang. Hutang tu macam mana kamu buat hutang? Adakah kamu pinjam duit bank, kamu bayar balik nanti harga lebih? Kalau yang tu riba. Tapi kalau kamu minta bank tolong beli motor tu, dan bank ni akan sewakan motor tu kat kamu duk bayar sewa hingga satu masa sewa yang bayar dah sama dengan harga dapat nak jual. Mas tu bank dia akan jual kepada kita, kepada tuan motor tadi, harga baru. Motor mungkin dah turun harga, dia jual dengan harga baru, kadang murah sikit, itu tak riba. Jadi rupa-rupanya riba ni kadang-kadang dibenarkan tengok keadaan. Macam kita kata contoh, balik bayar boleh makan. Kalau tidak ada makanan lain, tak makan, mati. Memang kena makan juga. Makan, tak mati, kena berhenti makan. Dan tak bolehlah kita duk makan, duk pergi ropui, duk pergi bakar, buat bagi sedap, apa-apa semua, itu salah. Dan kalau terpaksa beli motor cara riba, motor tu cari motor yang murah. Janganlah murah sampai naik sekejap dah rosak. Sama juga nak beli rumah yang boleh duduk sahaja. Janganlah beli rumah yang sempit sangat. Tapi kalau mampu beli rumah yang murah, dibeli rumah yang mahal, kadang tersangat mahal, guna perbankan riba, di situ berlaku haram. Dan bila sebut kata haram, halal ini ada dua aspek. Yang pertama, haram cara. Yang kedua, benda tu haram. Misal kita main judi, itu haram. Sebaliknya, kalau kita ambil sesuatu, cara dia tak kena, itu haram cara. Dan saya nak masuk kepada tajuk bahan yang tuan-tuan dapat. Kalau undang-undang kata kamu boleh, tapi agama kata tak boleh, kamu tak lepas. Sebab kita ni kena ikut agama, undang-undang pun ikut juga. Saya buat misal sikit. Seorang hamba Allah
dia tanya saya tentang adik angkatnya yang mati tinggal anak. Anak tu ada sijil lahir bin si mati. Saya kata bin si mati dia boleh tuntutlah pusaka sebab bin dia. Tapi ustaz, masalah surat nikah dia tu ada masalah. Jadi bagaimana? Sebelum kahwin ni isteri dia mengandung dah. Saya tanya mengandung dengan siapa? Bukan mengandung dengan lelaki itu, mengandung dengan orang lain. Dan lelaki itu tak tahu kata isteri dia mengandung dah. Saya kata, mana-mana anak yang dikandung oleh perempuan sebelum akad nikah, anak tu tak dapat pusaka. Barangkali dia boleh tunjukkan sijil lahir, tapi anak tu tak layak dapat pusaka. Kalau ambil juga, dia tanggung dosa. Dan saya kata, undang-undang dengan agama ni biasanya dia selalu. Dan saya kata, surat sijil lahir tu kamu boleh semak, buat semakan dengan pejabat agama. Pejabat agama dia ada, pernah dengar tak? Tunggui tak tunggui. Kita ni ada surat nikah, dekat pejabat agama ada tunggui, pergi tengok tunggui di sana. Allah Ta'ala ni maha bijaksana. Kita nak tipu, kalau tak tipu betul-betul, tak belajar betul-betul, kita tipu orang sedang. Antara contohnya Melayu kita ni, dia sanggup tipu. Dia ubah tarikh kahwin, dia ubah. Memang boleh buat. Dia boleh buat. Sijil tu dia buat lain. Tanda tangan dia tipu, tarikh dia tipu. Tapi Allah Ta'ala maha bijaksana, dia akan tunjuk tipu tu memang nampak. Rupa-rupanya bila nak tipu ni, dia kena tipu berhabis. Kalau tuan-tuan jangan buat lah. Kalau tipu tak belajar cara tipu, orang tahu kita tipu. Dan kalau tipu, kena tipu terus. Jangan tipu sekerat. Kalau tipu sekerat tak boleh orang tahu. Jadi antara benda yang saya pernah tengok, surat nikah tadi, anak tak boleh beli suami. Punca dia apa dia? Punca dia tak banyak mana pun. Tarikh lahir dengan kahwin tak cukup 6 bulan. Undang-undang kita, kahwin dengan lahir mesti 6 bulan cukup. Sehari tak cukup pun tak boleh. Maka di sinilah timbul keadaan dia. Ada manusia yang dia tak takut kepada Allah, dia tukar tarikh kahwin. Tukar ni macam mana? Pindah maklumat atas kertas. Ada manusia buat. Bila pindah maklumat atas kertas, memang kita tengok nampak okey. Pejabat pendaftaran tengok pun okey. Tetapi ingat, kadang-kadang ni kita bohong, tapi bohong tak habis. Saya nak tanya, kalau kita ubah tarikh Masihi, tarikh Hijri kena ubah tak? Kena ubah tak? Kalau ubah tarikh Masihi, Hijri kena ubah tak? Kena ubah kan? Bila tarikh Masihi diubah, Hijri tak ubah, yang tu tipu tak habis. Demikian juga tanda tangan bila tak sama, tipu tak habis. Demikian juga surat nikah ni, hak tipu dengan hak tunggui, dia kena bagi sama. Kamu mampu kau ubah hak tunggui? Hak tunggui ni bukan duk kat kamu tak mampu, kamu tipu tak habis. Walaupun maklumat yang lain-lain itu sama, tipu tak habis. Jawapan dia, kes ni siapa-siapa yang berjumpa, dia kena pegang. Kalau benda tu salah, dia kena kata salah. Kerana kesan dia sangat besar. Kalau anak tu bukan anak suami, anak tu perempuan, ada kesan tak? Dia nak kahwin, siapa nak jadi wali nikah dia? Tentunya ayah. Ayah tu bukan ayah dia, hukum dia pak tiri. Pak tiri tak sah nikahkan anak dia.
Mungkin dia suruh tuan imam nikahkan anak dia. Kamu buat diri, mana boleh wakilkan imam akan nikah anak kamu. Benda-benda ni kita kena faham. Agama undang-undang biar dia bagi selari. Anak yang boleh dapat pusaka hanyalah anak yang dia itu dikandung oleh isteri selepas ijab dan kabul. Sekiranya kahwin tapi dah mengandung, anak tu tak sah taraf dan tak boleh dapat sebarang pusaka. Bab wali nikah pun kacau juga. Tidak dipertikaikan, jangan berlaku dalam masyarakat kita ni banyak berlaku. Dulu orang kahwin umur muda. Mak saya kahwin umur 16, ayah 19, tak bercinta pun. Nampak mak montong kita, balik abang kata wan, kata nak kahwin dengan perempuan tu. Dapat anak 9, 7 laki-laki, 2 perempuan. Jiran sebelah rumah saya pun heran dengan dia. Ramai sangat ramai rumah dia. Sat-sat mai. Saya tanya, saya duk tengok lama dah kau. Yang duk mai tu siapa dia? Adik, abang, kakak, adik, abang, kakak. Tak banyak sangat ni. Kau ada berapa beradik? Kakak ada 19 beradik. Ayah nikah berapa orang? Ayah nikah seorang. Mak ni kahwin umur 13. Anak yang lahir awal tahun hujung tahun pun ada kembar tahun. Jadi orang zaman dulu tak bercinta. Akad nikah tu baru kenal itu isteri. Tapi tak kenal buang anak. Lah ni cinta punya sekat, akhirnya ada anak yang dibuang. Bagi orang yang katalah dia berzina tapi tak tahu mengandung ke tak tahu. Mungkin dia dah taubat bagai-bagai kahwin. Antara kahwin dengan dapat anak tu cukup 6 bulan, yang tu tak bertikai. Anak tu anak kamu lah. Kamu pun tak tahu mengandung ke tak. Tapi kalau mengandung dah, apatah jiran pun kata perempuan kamu ni mengandung dah, baru kahwin dengan kamu atau pasangan lain, jawapan itu anak tak sah taraf. Dan isu yang sambung juga dengan yang ni, bahan yang tuan-tuan dapat, yang tak dapat, bahan dah kat depan, boleh-boleh dalam sambung tu. Ambil senang faham akhir dah tu. Ambil. Okey, kita tak faham. Orang Melayu kita, ataupun bukan Melayu, ada tak jenis nikah lebih pada seorang? Ada. Satu. Yang kedua ni saya nak buat contoh lah. Kalaulah kita mati isteri, jiran sebelah rumah mati suami, boleh senyum tak? Boleh senyum tak? Boleh senyum. Kita mati isteri, orang sebelah mati suami, selalu kan kita angin pukul jatuh rumah dia. Daun pokok rumah dia tu main rumah kita. Rumah kembang. Mati bini, jumpa dengan orang, mati isteri. Kalau kahwin pula dapat anak, anak tu lu ke mana cerita? Faham tak faham? Bini nu ada anak, laki ni ada anak, dapat anak baru. Di sini anak ada 3 jenis. Apa dia anak 3 jenis? Anak si ibu sebapa, anak sebapa, anak si ibu. 3 jenis. Okey, contoh berlaku di tempat saya. Hamba Allah ni saya kenal pusaka dia pun saya tolong kira. Cuma dia ni tak mau pusaka isteri. Ustaz buang nama saya, kira Faraid, letak isteri saya mati, buang nama anak saya. Saya tak mau. Saya tak mau sebab apa? Bagi ke anak lah, kerana oleh anak saya, anak isteri juga. Saya tanya, nak pahala kan tak mau pahala? Nak. Kalau nak, Faraid dulu. Dah dapat banyak mana, bagi ke anak, ikut suka kamu lah nak bagi macam mana pun. Yang tu pahala. Sekiranya tak mau terima, bagi terus tak tahu macam mana, tak dapat pahala. Nak pahala, tak mau pahala. Nak anak kena kira dulu. Tak jauh pada rumah saya, masa isteri dia sakit, orang belakang rumah dia, suami mati. Faham nak jadi cerita ni? Kalau Ramli ada lagi, dia buat filem.
Masa isteri dia sakit, orang belakang rumah, suami mati. Duk ubat, kanser, ubat. Akhirnya isteri meninggal. Meninggal tak sampai sebulan, kahwin pula. Saya tanya dia, abang kahwin dengan siapa? Kahwin dengan orang belakang rumah. Macam nak jadi macam tu? Dia mati suami, saya mati isteri. Dapat anak ni, anak tu ganti 3 jenis. Cerita lawak yang saya pernah baca, tuan-tuan janganlah gelap teruk sangat. Anak duda dengan anak janda duduk serumah tak? Duduk serumah tak? Anak janda dengan anak duda duduk serumah tak? Dah kahwin duduk serumah. Bergaduh tu biasa. Isteri abang, anak abang pukul anak saya. Tak lama abang pula, abang, anak saya pukul anak abang. Faham tak? Yang tukang repot ni, anak mereka hak baru dapat. Anak tu lama-lama dia besar, dia boleh bercakap. Tukang repot dia, budak hak baru dapat ni lah. Isteri pun kata, abang, anak abang dengan anak saya pukul anak kita. Faham tak? Anak abang dan anak saya pukul anak kita. Faham tak? Boleh faham ke anak? Oh, sama lah juga abang. Anak abang laki-laki, anak saya perempuan. Macam mana kita bagi kahwin? Anak kita hak baru tu tak boleh kahwin dengan anak belah sana, anak belah sini. Tapi anak abang tu laki-laki, anak saya perempuan. Anak abang tu, okey, ayah dia, mak dia tak sama dengan anak saya. Anak saya ni mak dia, pak dia, suami saya mati lah. Anak abang tu, pak dia abang, mak dia pak, bini abang mati dah. Kita pergi kahwin, syarat jantina tak sama. Kahwin boleh. Bila kahwin yang jadi masalah dia, kita ni, anak kita kahwin, kita ni berbisan. Dah berbisan, Melayu panggil bisan sebantai. Bisan sebantai ni dia ada 2 cara. Anak kita kahwin, kita ni masih lagi berbisan dengan dia, tapi kita tidak sebantai. Anak kita kahwin anak dia, kita bisan. Akhirnya dia tu mati lagi, kita mati bini. Kita kahwin, itu bisan sebantai. Tapi dapat menantu dulu baru dapat apa? Dapat menantu baru jadi bisan. Kemudian baru sebantai. Ini tak? Hak jadi hak yang tak sah cerita ni. Orang kata berbisan dulu. Mula menantu. Mula-mula tak berbisan. Kita kahwin, kita suami isteri. Tiba-tiba anak kita kahwin, itu baru bisan. Contoh yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan ni, nak senang faham. Dia buat ayat payah, saya buat gambar raja. Cuba tuan-tuan tengok. Okey, kita tak payah duk tengok karangan, tengok kepada gambar raja saja. Cuba tengoklah. Nampak tak yang kanan tu? Rapor nikah dengan Salma. Rapor nikah dengan Salma, dapat anak 4 orang. Saleha, Basir, Yahya dan Man. Yang mana bola rugby itu adalah tak bola rugby. Bola rugby itu adalah lelaki. Hak mana meja pingpong tu, hak tu perempuan. Faham? Biarlah kita ni macam apa dia kena ikut Datuk Syamsuri Ahmad. Biar kita ni jadi macam bola rugby, tahu bola rugby. Semua anak-anak berebut nak kita. Tapi tak syok nak bola rugby, kadang-kadang orang sepak. Faham? Jangan kita ni jadi macam bola pingpong. Tahu bola pingpong? Anak nak kata, pergi sana, nak kata, hantar mana nak hantar mana ni? Dia tak mau bela kita. Faham tak? Kalau boleh ni, jangan berlaku lah. Sepak bola ni, biar pijah tak mau tengok lah. Faham tak? Tahu tak bola tu pondok main apa dia, main golf pun macam tu lubang tu, mati. Jangan jadi macam tu. Ni nak pergi faham ni. Sebelum tu, Rabi'ah kahwin dengan Rahman, dapat anak seorang saja, Mak Isa. Dan Mak Isa tu bukan Ustaz Mak Isa Rahman.
Ini kebetulan sama Isa orang faham. Okey, yang ini orang Kuala Kangsar, orang Ayo. Saya nak tanya Ustaz, rapor mati Salma, Rabiah mati Rahman. Mereka ni berjumpa. Bila berjumpa, kahwinlah. Saya nak tanyalah, rapor dengan Rahman ni mana muda mana tua? Mana muda mana tua? Yang tanya saya dia tak abang, saya rasa rapor tua Rabiah tu muda. Sebab Rabiah anak seorang, rapor anak 4. Masa tu payah nak katalah hang tu duda nikah dengan aku lah, hang tu janda. Tak, hang tu janda. Hari ni ada kenduri kahwin, orang yang mengasuh anak saya, rasa saya akan pergi lah. Harap sempat pak lagi nak pergi Ustaz. Dia ni suami mati mengecut jantung, kahwin dengan anak teronak, tahu anak teronak. Orang kampung duk perli lah, hang ni janda-janda menikah dengan anak teronak. Ini kenduri dia dapat menantu. Saya kata, awak kata ratu lah. Betul lah Ustaz, mereka nak cakap janda-janda menikah anak teronak. Mereka tak tahu anak teronak tu tua pada aku. Faham tak? Anak teronak tu tak pernah menikah. Sampai tua dah, lelaki ku mati. Elok. Dia ada kerja, aku ada kerja, duduk sekampung. Cantik. Elok, hari ni saya akan berjumpa dengan dia, insyaAllah. Jumpa dengan perempuan pengasuh anak saya. Jumpa dengan suami dia. Suami dia tu adalah pak diri kepada anak dia yang akan dapat suami hari ni. Baik, cuba tengok. Rapor menikah dengan Rabiah dapat anak berlama dah. Saya nak tanya orang perempuan, anak banyak ni rasa seronok tak? Allah, kereta mewah pun tak boleh isi, dia kena beli bas mini. Cuba tengok. Mamin, Fazil, Rabi, Ibrahim, Yunus, Yusuf, Zabidi, Norella, Roslinda, Sarana, Zaleha, Rahimah. Ya Allah. Orang hak tanya saya ni tak dengar elok. Saya kadang-kadang ada perasaan tak percaya ke orang. Faham tak? Dan banyak contoh bagus tak percaya ke orang ni. Terutama kek-kek pusaka. Bila kita tak percaya ke orang, kita tanya banyak kali. Tanya. Akhirnya baru dapat tahu lah, cerita kamu tak betul. Kamu kata yang mati tak ada mak. Saya tanya, ayah kamu mati? Betul. Ayah kamu ada mak dah? Tak ada, mati dah. Saya tanya lagi, ayah dengan mak siapa mati dulu? Ayah kamu dengan mak ayah kamu, tok kamu, siapa mati dulu? Kata, masa ayah mati tu, mak ada lagi. Mak tu mak pada pak lah. Tu, tak betul ya? Mak pada ayah kamu tu, dapat pusaka ayah kamu 1/6. Dia mati dah. Pusaka tu orang pergi kat pak menakan kamu. Kamu cakap tak betul. Dah mati lama dah. Tapi masa pak kamu mati, mak ayah kamu ada lagi. Kamu cakap tak betul. Termasuk kes gurun, selesai dah, settle dah. Saya kira pusaka dia dah 3 lapis. Letih kira. Jadual halus. Pernah sambung dengan monitor halus. Saya dah hantar kat dia dah print dah apa semua. Dia sedekah kat saya 100. Sebab susah, patut bukan 100 lah. Susah sangat-sangat nak buat jadual. Tak apalah, saya tak cah dia, tapi dia nak bayar. Bayarlah bagi kita senyum sikit kan. Topuk jaga. Baik, kata jantan pula Ustaz. Silap Ustaz. Cucu si mati ada anak. Bukan dia 5 orang, 8 orang. Saya kata apa ni? Buat kerja je ni, saya nak kena kira pula pada-pada. Hei, aku geram. Saya tak katalah geram. Kata buat macam ni, saya tak suka. 30 campur 3. 33 orang waris. Cuba bayangkan. Tu sudah dia, kita tak ada. Yang ni dia apa? Yang mati ada 16 beradik. Makna yang mati ni 17 beradik. Campur dia. Saya kata takkan kot ayah anak sampai 17. Bila kita tanya, baru terselah cerita. Okey, rupa-rupanya duda berjumpa dengan janda.
Dan yang mati ni dia ada abang adik, dia ada abang adik kakak hak jenis pak tu mak lain. Dia ada pak tu mak tu, ada mak tu pak lain. Payah cerita tuan-tuan. Kata dia beradik ke mana? Pak tu mak tu kot. Tak payahlah dia panggil, "Hei abangku, pak tu mak tu," jangan buat macam tu. Ni saya cerita bagi tak menentu aja. Saya pergi makan kenduri, tiba-tiba nampak adik ayah saya. Nama Munirah binti Ahmad. Munirah binti Ahmad, mak dia Sun binti Gani bin Saleh. Ayah saya Matah bin Ahmad. Mak pada ayah saya Ku Fatimah bin Ku Arifin. Nampak tak? Jadi mak menekan saya tu adik ayah saya, pak tu mak lain. Saya ni anak dara mak menekan saya ni. Anak dara mak menekan saya. Okey, ada ramai lah yang tak kahwin, yang kahwin pada. Ada juga anak menekan, ada seorang tu nama dia Fatihah. Tahu Fatihah kita duk baca tadi semayang kan. Si bila nampak dia hari kenduri kan, kata Al-Fatihah. Faham tak ni? Faham tak? Baca Fatihah. Kita abang Fuzi ni duk kata kat saya tak habis-habis pada saya kecil sampai saya dah besar duk Al-Fatihah. Bagus apa? Fatihah kamu tahu tak Fatihah? Wan kamu, wan saya. Tok kamu, tok diri saya. Kamu dengan saya, okey, kamu adik ayah saya, tapi pak tu mak lain. Mati saya kata apa? Nama Umamah tak payahlah Buzi, biar pening kepala mereka. Nak abang dia apa adik? Cuba tengok. Tengok je dah bawah. Raport ni, raport kahwin 2 kali, Rabi'ah pun kahwin 2 kali. Yang mati pula ni nama dia Yusuf. Nampak Yusuf yang M2 tu, Yusuf tu yang mati. Waris dia siapa dia? Ayah pada dia nama Raport tak dapat. Sebab Raport ni mati sebelum dia. Syarat nak dapat pusaka kena hidup masa tuan harta mati. Sebab itu kalau tuan-tuan mati, isteri hidup, lambat faraid, isteri mati. Yang tu kena kira 2 kali. Tapi kadang-kadang tak perlu, dengan syarat masa yang laki-laki mati, ayah mak tak ada dah. Masa isteri mati, ayah mak tak ada dah. Okey, lagi syarat, yang mati tadi mesti ada anak laki-laki. Kalau tak ada anak laki-laki, kena kira 2 kali. Sebab apa? Sebab faraid harta pusaka tak habis. Baik, Yusuf ni nak beritahu, dia tak pernah kahwin dan belum tunai haji. Saya nak tanya, haji yang paling murah sekali haji apa? Bukan ifrad apa, qiran apa semua tak? Tak ada badal haji. Itu paling murah sekali lah. 1,800, ada 1,500, ada 2,000, ada 3,000. Tengoklah mana yang sesuai lah. Baik, bila nak kira faraid, kena tolak upah haji. Bila tolak upah haji, okey, dan tolak upah haji, cuba tengok jadual ni emas dia naik sampai 26, 27 macam tu. Cuba tengok jadual bawah, dia dapati yang mati ni tinggal mak nama Rabi'ah atau Rabi'ah ikut dia, dan Mak Isa tu seibu dengan dia. Ingat, ibu dapat 1/6. Kenapa jadi macam tu? Ingat, siapa-siapa mati anak tak ada, mak dapat 1/3. Sini kenapa 1/6? Sebab dia yang mati ada abang adik kakak lebih pada seorang, mak dapat 1/6. Dan lebihan harta hanya dapat kepada abang adik kakak si mati, yang si ibu nama Mak Isa dan yang si ibu sebapa, nombor 3 sampai nombor 13. Itu sahaja. Cuba tengok Man, Yahya, Basir dan Salihah, 4 orang yang bawah tu terakhir tak dapat apa. Kesian tak yang tanya saya ni, nama dia Salihah yang bawah tu, kesian tak? Dia tanya,
tapi dia tak dapat. Bagus ke tak bagus? Dia tanya, dia tak dapat. Patutnya dapat lah. Dapatlah, tapi dia tak dapat dan dia tak mau. Kenapa tak mau? Saya tak ada apa. Tuan-tuan pernah dengar cerita tak? Orang masjid, dia tengok motor, kunci tinggal kat motor. Dia tunggu motor tu, duduk atas motor tu. Tunggu tuan punya motor mai. Akhirnya orang pergi tikam lagi. Tujuan dia tunggu motor tu, nak tunggu bagi motor tu orang tak curi. Kamu mai, aku bagi kunci motor. Tuan motor kata nak curi motor. Dia tikam. Pernah baca dalam sahabat tak? Masuk dalam sahabat. Dia baik. Tunggu orang tuan motor tu mai nak bagi kunci. Tuan motor kata dia nak curi motor, tikam. Kesian tak pasal-pasal. Faham tak ni? Jadi baik pun jadi mangsa orang. Ni saya nak abang sikit. Kalau lah salera tu jahat. Tahu jahat? Jahat kan payah mana? Okey, ngaku saja dengan Yusuf adalah adik-beradik, pak tu, mak tu, dapat. Yang kedua, tuntut harta pusaka kat pengenalan saja, tak sadar tunjuk surat beranak. Oleh kerana tengok pin sama dapat. Tapi masalah dia, kita ni bukan hidup sini, dia ada satu lagi tempat. Satu lagi tempat tu apa dia? Allah di sana tu, hak kita silap tu Allah Ta'ala tahu tak? Allah Ta'ala tahu tak akhirat kelak? Tahu. Kamu ni dengan si mati, pak tu mak lain mana dapat? Dan jangan tuan-tuan silap faham, oh pak tu mak lain tak dapat. Di sini pak tu mak lain tak dapat. Di tempat lain mungkin dapat. Contohlah kalau saya mati, tinggal adik perempuan dengan saya, pak tu mak tu. Saya ada adik perempuan, pak tu mak lain, seorang-seorang. Yang ni setengah, seorang lagi 1/6. Okey, contoh lagi, saya ada adik perempuan 2 orang. Si ibu sebapa, belah sana abang, pak tu mak lain. Sini 2/3, sana dapat 1/3, dapat laki. Jadi kes jawapan dia betul hanya kalau waris macam mana dalam jadual ni. Kalau berubah, maka dia berubah. Bila berubah, dia jadi berubah. Sebab itu, sampai sekarang lagi saya rasa segeram. Kira faraid, semalam saya kira 2 jam, 1 pagi baru boleh tidur, semalam siap kes. Ada saya kira 8 jam setengah. 6 lebih, jenis nikah mati ni, ya Allah, remut waris, harta 2 juta. Faraid harta jadi 168 juta lebih. Bukan harta, pecahan tu. Semalam kira sampai puluh ribu je. Dah kira siap, seronok nak kira siap. Seronok, syok. Tata dia hantar malam, Ustaz, maaf Ustaz. Mimi tu, nama dia Alimi. Mimi bukan perempuan, dia lelaki-lelaki. Aku geram tu. Faham tak? Dengan sebab tu, saya nak kena perbaik kiraan tu, tambah 2 jam setengah pula. Saya katakan isteri hari raya haji, dia balik buat. Dia, Mimi tu Alimi. Alimi tu bukan perempuan, lelaki-lelaki. Kita kira. Kira. Bukan sebab duit dia 2 juta dah kira-kira. Siap. Alhamdulillah, seronok. Kira faraid hak banyak lapis, dia kena pensel 2B. Pensel HP tak beli, bila padam payah nak keluar. Pensel 2B, pemadam kena bagus, kertas kena tebal. Siap kira kali yang kedua. Sajalah saya tanya pula. Ni hak mati ni, masa dia mati, dia ada isteri. Ya. Hampa tak bagi? Ya. Isteri tu mati, dia ada mak ayah tak? Ada. Awak tak abang? Kira siap dah, nak kira pula. Faham? Ya Allah, saya nak tanya, buat rumah baru dengan kita perbaik rumah lama mana senang? Rumah siap nak buat lain, tiang-tiang tu juga. Ya Allah, kurang. Hak ni betapa penatnya. Sebab tu dekan saya kata, nak pergi dalam penat, cas.
Tak cas. Jaduh ni saya kira, tapi kena bayar. Kalau maklumat silap, bayar lagi sekali. Geram duk siksa orang lah. Geram. Okey, tu tengok bawah. Harta pusaka tadi kena bahagi 6. Rabiah dengan Isa dapat satu-satu, lebih lagi 4. 14 sampai 17 tak dapat apa. 4 tak boleh bahagi dengan 17. 17 ni main mana? 12 capak 5. 12 capak 5 tu main mana? Laki-laki ada 6, kira 12, perempuan 5, kira 5. Cuba tengok keputusan mahkamah. Kalau masuk mahkamah, pusaka Yusuf bagi 102. Nampak ada? Yang Rabiah dengan Isa dapat 17, yang mana yang bawah tu 8 dan juga 4. Tengok pusaka tepi tu. Rabiah dapat RM3,400. Mau kata mau? RM3,400. Duit tu kalau dapat nak tukar kain telekung boleh lah kot. Lepas tak kain telekung? Orang perempuan lepas tak kain telekung? Lepas kot nak Siti Khadijah tu lepas. Saya nak tanya, nak tukar muzik rumah lepas tak? Kalau lepas pun kena buat sendiri, tak buat sendiri. Orang jalan sipok tersadung habis. Lagi nak buat apa? Nak buat pos kat depan. Kalau nak buat payah kot, kena murah-murah lah. Murah-murah pun pasang bumbung ada kerangka, lampu pun tak ada, siling pun tak ada. Macam tu lah. Baik, di bawah tu Mamin sampai ke Norela akan dapat baki 1,600. Laki-laki, perempuan 800. Dan nak beritahu, kalaulah yang mati ni saya nak beritahu, dia tinggal adik laki-laki seorang sahaja, si ibu sebapa atau sebapa, baki itu ambil kat dia semua. Faham tak? Sebab tu kadang-kadang setengah orang, adik dia nak kahwin lain, dia tak bagi sebab dia duk fikir ke pusaka. Faham tak faham? Ni tuan-tuan ni, kalau ada anak perempuan, tak ada anak lelaki-lelaki, kalau bini mati kahwin lagi tak? Tak tanya siapa dia, tanya siapa dia, tanya hak nampak boleh gagah lagi lah. Ni tanya ni hak atas tingkat merang tu, ada anak perempuan tak? Anak lelaki-lelaki tak? Comel contoh ni. Lau umur berapa dah dengan izin? 40, 42. 42 okey lagi tu. Bini dah lagi kot? Ada. Kalau lah bini mati, nikah pula. Ada orang mau lah. Mau lah. Ada orang mau. Contohlah belakang ada apa? Baik, ada orang mau nak kahwin pula tu. Kadang abang kita, kakak kita akan bagi. Hang ni dah lah 42 dah. Kau apa sihat, pikat masjid sama. Tahu ada orang anak kena umur 60 pun dapat anak lagi. Kan jiran tak jauh rumah saya, sayang kat dia. Dia bercerai. Dia cerai, dia profesor tapi dah pension. Cerai. Dia menikah pula. Isteri dia sebaya dengan anak dia. Isteri sebaya dengan anak. Ya Allah. Isteri baru. Dia bawa pergi hospital kulim, isteri dia nak bersalin. Okey, daftar semua. Isteri bersalin, dia pun pergi, bawa paper semua. Okey, pakcik, anak pakcik dok kata ni. Faham anak pakcik? Saya kata kat dia, abang rasa macam mana? Rasa nak kata kepala bapak hang. Kata, tu bini aku tahu tak? Tak apa, apa kalau bagi pengajaran kat dia ambil muda sangat. Dia beli pampers, orang tanya, ada cucu ke? Cucu? Anak aku tahu tak? Betul, lama dia dapat anak 2 orang lah, bini baru. Saya tanya, tak ada anak pula? Tak mau. Dia kata cucu aku. Hak ni risiko dia. Bila kahwin pula, dapat anak laki-laki, tahu apa jadi? Pusaka mati nanti, anak-anak berhabis. Isteri 1/8. Abang adik kakak tak dapat apa. Kenapa tak dapat apa? Puncanya dapat anak lelaki-lelaki. Kalau isteri nak bersalin tu, misi tu salah seorang adik kita.
Dia elok abang-abang dah. Habis abang kuat. Anak belakang kita hak baru ni lelaki-lelaki. Habis? Jawapan dia apa dah? Pusaka habis kat mereka semua. Kalau perempuan juga, jawapannya harta pusaka kita tak terusik. Rupanya anak lelaki-lelaki ni, dia memberi kesan kepada waris-waris yang di atas. Faham tak no? Kalau nikah pula dapat perempuan, adik-beradik tak terkesan. Kalau dapat lelaki-lelaki, memang terkesan. Faham tak? Mereka hujah kata apa? Bila duduk masjid, tak sedut nikah, malu ke orang. Malu ke orang 42 tu, okey banyak lagi kan? Okey. Baik, saya rasa tuan-tuan boleh faham yang tu. Bila berlaku kematian, jangan tunggu sampai 5-6 tahun baru nak settle. Sebab ada orang lain pula yang mati. Jangan jadi macam tu. Dan kalau lepas daripada ayah kita mati, ada abang, adik, kakak kita mati. Bila nak faraid, waris jadi kurang ke jadi banyak? Contoh, ayah kita, anak ada 10. Patut faraid dekat isteri ayah kita dengan kita 10 orang. Lambat faraid, mak kita mati. Hak mak kita tu turun kepada kita-kita ni. Jawapannya boleh campur sekali sebab mak tu adalah mak kepada kita semua. Tetapi yang jadi masalah, ayah mati, tinggal isteri ayah kita tu, mak diri kita juga mak kepada adik kita, pak tu mak lain itu kena kira 2 kali. Menyebabkan waris makin bertambah bukan makin kurang. Juga keadaan dia, ayah kita mati, abang kita mati, ada anak, waris bukan makin kurang, makin bertambah. Sebab tu kalau ayah mati, anak 10, bini 1, waris dia 11, campur isteri ayah. Okey, abang kita mati, anak dia 10. Nampak tak? 11 tolak 1, jadi 10. 10 campur 10, jadi 20. Waris makin bertambah. Masa pi nak faraid, ayah mati tinggal anak berapa orang? Tinggal kami 10 orang. Sebenarnya 20 orang. Tak, mak kami mati, mak kamu pun waris juga. Buat macam ni kamu tipu. Bahkan kalau kamu tak senarai, abang kamu yang dah mati itu, kamu termasuk orang yang makan harta anak yatim. Bahagian abang kamu tu memanglah dia tak dapat dah sebab dia mati, tapi bahagian dia turun kepada anak isteri dia. Bahkan kalau abang tu mati, kau ipar nikah pula dengan lelaki lain pula, dia pun mati, ada anak dengan lelaki baru, lelaki tu ada anak dengan bini lama, lagi sakit kepala. Sebab tu hak saya kira semalam dia boleh pipuh pusaka 3,200. Saya kata apa nak bagi banyak? Tak, contoh Ustaz, saya tak mau. 4 lapis je, 4 lapis. 4 lapis. Bila kira-kira semalam, Masya Allah, yang dapat RM100 ada, RM80 dah, RM60 dah, RM55 pun ada. Awal dia tu kalau biar lagi tu, mati pula 2-3 orang lagi, dapat seorang perempuan. Sebab tu saya pernah buat misal, faraid Sungai Petani ni, waris duk kena nerang, mai bicara pusaka. Bila bicara pusaka ni kata apa? Contoh saya ni, stesen minyak, apa dia, Caltex kat Taman Jati. Mereka telefon saya pun tanya, ayah ada apa? Encik boleh datang tak ke kedai minyak kami? Kenapa? Ada hadiah istimewa untuk encik, sebab encik pun minyak. Lah saya minyak Petronas saja kan. Apa? Ish, hadiah apa ni? Takkan dapat terbang tu. Kereta BMW kot, tak apa. Kita pun pergi lah, pergi. Saya sekian-sekian, ni sekian-sekian. Oh, encik dapat hadiah. Tahu hadiah apa dia? Payung. Payung je pun. Aku nak main ambil pun boleh beli. Tapi payung tu syok sikit lah, dia ada jenama.
Laki ni nak main bicara faraid, kat tadi ni bawah atas jabat agama. Habis bicara dapat RM7. Bukan RM7, dapat RM5. Pegawai hak urus duduk bersiasat dia kata dapat RM4. Dapat RM5. So tanya habis tu tak balik. Ni duk fikir nak balik macam mana ni? RM5 nak balik macam mana? Astagfirullahalazim, kesiannya. Pegawai ni cerita kat saya bagi RM10 kat dia Ustaz. Lepas RM10 tu balik Kuala Nerang. Pada RM5 ni tunjuk kat anak cucu. Inilah dia pusaka Tok Nek Mbah. Dapat RM5. Kalau tak habis juga apa dapat seorang 2-3 kupang nantinya. Punca dia sebab lewat faraid. Dan antara kesan yang berlaku ialah cari waris tak dapat. Hak ni sampai sekarang yang tanya saya, harap dia tak beban dengan saya lah. Saya kata saya tak boleh kira faraid kamu. Kenapa tak boleh kira? Sebab maklumat cacat. Cacat tak mana? Masalah dia, si mati ada anak 3 orang. 3 orang tu pula, 3 orang. Laki 1, perempuan 2. Hak laki tu mati, dia tak ada kahwin, anak tak ada. Jadi pusaka yang laki-laki, yang perempuan tadi dapatkan anak perempuan 2 orang. Lebih kepada siapa? Lebih kepada abang mak kamu. Abang mak kamu. Dia tak ada Ustaz. Dulu pernah ada. Ada tapi tak jumpa lama dah. Cari bagi jumpa. Dah Ustaz. Kalau mati lah kot, cari anak dia. Anak pun tak tahu. Cari juga kalau tak juga. Anak dia. Anak dia. Anak menakan. Cucu menakan. Cicit menakan. Naik ke bawah. Kalau tak ada juga, naik ke atas. Bok menakan. Tak ada juga, tok menakan. Tak ada, turun bawah. Apa dia? Pupu menakan. Turun. Tak ada Ustaz. Pergi cari. Kamu boleh ceritakan saya pun. Kalau kamu tak ada cari juga, kamu tahu apa kesan dia? 1/3 daripada pusaka akan pergi ke Baitul Mal. Jadi kenapa jadi macam tu? Sebab mati lama sangat. Dan orang Melayu kita terkenal dengan pihak lagi lama. Antara contoh paling senang, ayah mati. Kita nak faraid, tiada tanah nama ayah tapi tanah nama Tok Wan. Hak Tok Wan tak turun dekat ayah. Nak buat turun kepada kita, tadi dia kena lapis pergi buat tu. Hak ni nama dia munasakhat. Lepas tu saya pernah sebut sini barangkali, kes mati lama paling teruk saya jumpa 1808. Tahun tu, bukan 1898. 1808. Dibicara masuk mahkamah 1999. Hanya dibaca keputusan 2019. 20 tahun bicara. Awak jadi macam tu sebab nak kena pergi cari batu nisan. Batu nisan pula tarikh ada tak ada. Tengok batu nisan mana hak teruk, pergi tengok batu nisan hak kayu pun ada keput dah. Ya Allah, awak jadi macam ni nak kena kira. Cuba bayangkan, masa tu kita ingat lagi tak siapa hidup siapa mati. Saya nak tanya, kemarin ada beli barang apa tak? Tanya baju biru gelap. Dah beli barang apa tak? Ada ke? Tak beli apa-apa? Takkan tak beli apa-apa pun. Mana dulu ada? Barang apa boleh ingat? Berarti ingat-ingat lagi lah. Ingat lagi lah. Baik, minggu depan ingat lagi tak? Beli apa? Tak ingat. Sama juga, mati berapa puluh tahun dah. Siapa mati dulu? Masa ni. Kadang-kadang berlaku dah. Mereka ingat umur ni. Yang ni lahir umur Tok Wan. Tok Wan mati, dia pun lahir. Oh, macam tu. Dah lama-lama dah tahu tak dia hidup sampai dia mati? Tak tahu. Masa tu lah menyebabkan kita akan termakan harta orang lain. Apatah kadang-kadang minta maaf, yang mati ni suami dia nama sama tapi 2 orang. Contoh atuk tiri saya, Suam binti Gani. Suami pertama dia Ahmad bin Salim. Suami kedua
Ahmad bin Tahir. Nampak tak? Yang ni pun kacau. Hak ni lah jumpa kadang-kadang ayah si mati nama Osman, tetapi kad pengenalan ayah si mati lebay man. Tapi orang yang sama juga. Yang ni lah jadi punca. Jadi kalau biar lama mati susah. Ni tuan-tuan, kalau berlaku kematian, cepat-cepat urus. Yang jadi lambat ni sebab apa? Kita nak urus pusaka, ada orang tak bagi. Tak, orang tak bagi. Ayah mati, kita nak faraid, abang sulung tak bagi. Dia buat rumah dan tanah tu. Habis. Sampai abang tu mati, kita pun mati, anak kita nak tuntut. Nak tuntut macam mana? Tanah nama Tok Wan. Nampak tak? Tak tuntut lagi. Lama-lama dia berlapis-lapis. Tahu tak siapa hidup, siapa mati? Tak tahu dah. Yang ni punca masalah. Kita menjadi penyebab. Last kali kata tengok tanah tu jual lah. Hai, kamu jual dapat kat kamu seorang. Kamu dengan aku, 2 buku. Okey, pak kamu dengan pak aku 2 beradik. Macam mana ni? 2 pupu, 3 pupu. Kenapa kamu dapat, aku tak dapat? Jawapan dia, tipu. Tipu macam mana buat? Atas tipu, bawah pun tipu juga. Dan orang Melayu kita ni nak beritahu, penipu paling kuat sekali atas pusaka, orang Melayu. Tuan-tuan mungkin kata orang Melayu ramai tak? Patutnya Melayu jadi bagus lah. Penipu nombor 2 Malaysia, Cahaya Nur Alim. Bangsa yang paling kurang tipu atau pusaka ni bahasa India. Kenapa ni orang bangsa India ni memang kurang tipu. Mungkin tuan-tuan kata sebab mereka tak ramai. Tapi Melayu yang Islam ni kenapa tipu? Tipu paling senang tau. Paling senang. Dia tuntut pusaka, dia pun nama dia seorang. Sedangkan ayah dia mati, ada anak 2. Pegawai hak cerita kat saya tadi RM5 tu, dia pergi buat siasatan. Jumpa dengan kok si mati. Kamu dengan yang tuntut ni siapa dia? Ni adik saya. Macam mana dengan si mati? Dia adik saya, pak dia, pak saya, mak dia, mak saya. Orang sebut bapak. Tapi dalam tuntutan ni, dia senaraikan dia anak tunggal. Awak jadi macam tu. Nama kamu tak ada. Nampak tak? Dia buang awak masa hidup tu, dia buang tak? Nak buat macam mana? Cari saksi palsu bayar 2-3 ribu mengaku kata ni sebab macam tu orang dah buat. Inilah menyebabkan anak orang masuk universiti, anak orang ni masuk pusat serenti. Puncanya apa dia? Ambil harta dan dia tipu. Mahkamah tak bagi kat kamu, aku nak kata apa? Tang dia tipu tu dia tak harap. Tu jaga-jaga nah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sabilan liman ihtada. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.